Semakin lama PKP, semakin teruk ekonomi Malaysia. Akademi Perubatan Malaysia menggesa kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sehingga selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut mereka, balik kampung secara beramai-ramai boleh memburukkan lagi penyebaran wabak COVID-19. Penjarakan sosial akan gagal apabila perantau yang balik beraya berkumpul di hentian serta kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya. Penarikan balik PKP atau penguatkuasaan yang terlalu longgar akan menyebabkan segala kebaikan yang telah dicapai daripada duduk di rumah selama 4 minggu kebelakangan ini menjadi sia-sia. Perang melawan COVID-19 masih jauh lagi. Banyak pengorbanan yang telah dan akan terus dilakukan dalam tahun ini, kata kumpulan itu dalam satu kenyataan yang dipetik Malaysia Kini. Mereka berpendapat penjarakan sosial perlu terus dilakukan sehinggalah vaksin baharu ditemui. Disebabkan pandemik COVID-19, penjarakan sosial perlu menjadi norma baharu sekurang-kurangnya untuk satu tempoh waktu sehingga keadaan menjadi terkawal. Kumpulan itu mencadangkan supaya perhimpunan sama ada perhimpunan Ramadan, Aidilfitri atau Haji dilarang. Ini termasuk Pesta Keamatan pada 30 Mei di Sabah dan Hari Gawai pada 1 Jun di Sarawak yang akan datang. Fasa 2 PKP dijangka tamat pada 14 April, sementara umat Islam dijangka menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 24 Mei. Namun PKP yang panjang akan menyebabkan kesan negatif terhadap semua aspek ekonomi Malaysia. Dr. Nordlin Khalid, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, COVID-19 menyebabkan struktur ekonomi dunia mengalami keadaan kejutan dan ketidakpastian. Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mengisytiharkan ekonomi dunia memasuki fasa kemelesitan ekonomi disebabkan aktiviti ekonomi yang terganggu akibat wabak COVID-19. Dijangkakan kemelesitan ekonomi ini jauh lebih teruk daripada apa yang berlaku pada krisis ekonomi subprime pada tahun 2008. Krisis keuangan subprime 2008 adalah berpunca daripada pengucupan kecairan dalam sistem perbankan akibat pecahnya gelembung perumahan di Amerika Syarikat, tulisnya. Bila merujuk kepada kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, Bank Dunia yang meramalkan akibat COVID-19, dunia akan kehilangan pertumbuhan output KDNK sebanyak 2.4% pada tahun 2020. COVID-19 juga memberi kesan kejutan negatif kepada pasaran buruh. Daripada segi jumlah pekerja, pertubuhan buruh antarabangsa ILO meramalkan sebanyak 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di seluruh dunia, ujarnya. Menurut laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER pula, pertumbuhan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK akan menguncup sebanyak 2.61% pada tahun ini. Bank Negara Malaysia BNM juga baru-baru ini mengeluarkan kenyataan ketika membentangkan laporannya yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dijangka berada sekitar negatif 2.0 hingga positif 0.5%. Dari segi jumlah guna tenaga pula dianggarkan seramai 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kata Nordlin, Dapatan Tinjauan Malaysia Global Innovation and Creativity Centre atau MAGIC meramalkan sebanyak lebih kurang 40% syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS akan berhenti beroperasi. Dalam bahasa mudah, semakin lama PKP dikuatkuasakan, semakin banyak syarikat yang akan lingkup kerana mereka terpaksa memberhentikan pengeluaran dan pekerja kerana tidak mampu menanggung kos. Menteri Kerajaan pintu belakang dan tebuk atap, keluarlah kalian dari gua. Kalian kata mahu selamatkan negara. Nah, inilah peluang kalian. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.